Ada, okay, alhamdulillah. Tak ada ni. Ingat lah. Baik. Bismillah. Bismillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fusul fi usul tafsir, beberapa fasal dalam usul tafsir yang mana kita bincangkan itu. Alhamdulillah, perbahasan kita dalam berkenaan dengan turukut tafsir, jalan-jalan pentafsiran Al-Quran Karim, yang mana kita katakan bahawa dalam tajuk tersebut dia ada 6 cara atau jalan ditafsirkan Al-Quran. Itu pertama, Quran dengan Quran, kemudian Quran dengan sunnah Nabi SAW, dan Quran kata-kata sahabat, Quran kata-kata tabi'in, Quran dengan bahasa Arab, dan kemudian last Quran dengan pendapat ataupun ijtihad. Yang kita sekarang ni masih lagi bincangkan adalah berkenaan Quran dengan para sahabat. Habis ke tak habis itu? Ya. Nah, ialah betul. Dah habis kita dah habis berkenaan dengan para sahabat Yang para sahabat punya kita dah habiskan. Last kita bincang itu berkenaan dengan hukum tafsir para sahabat. Yang kita kata sebenarnya walaupun kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah yang utama dalam pentafsiran, tapi bila mana ada di kalangan mereka ni, kita kata beberapa keadaan di mana kalau anda kata apa, mereka bersepakat, yang mereka sebut tu ada pada hukum marfu' kepada Nabi SAW tentang akidah, perkara ghaib, pahala syurga neraka dan sebagainya, maka ia termasuk dari perkara yang dihukum marfu'. Kita kena terima dia sebagai tafsiran seperti tafsiran Nabi SAW, kena dipakai dan terima. Kedua, kita kata apa yang balik pada bahasa, penggunaan bahasa di sisi mereka, dan maka pada hukum juga penerimaan, sebab mereka adalah orang lebih arif tentang bahasa Arab berbanding orang lain. Sebab bahasa Arab, mereka punya lidah Arab masih lagi tulen berbanding dengan orang yang datang selepas mereka. Daripada orang yang datang kata ini bahasa, dari segi bahasa, sebab para sahabat Nabi lebih tahu tentang bahasa. Sebab tu diorang tak buat benda yang mengarut, macam dibawa oleh orang terkemudian. Yang kadang bila kita jumpa dia akan tanya, kullu bid'atin dhalalah. Kullu tu maksud apa? Dia kan kullu, dia cuba mainkan pengertian kalimah tadi kononnya untuk mencari ruang mana boleh lari. Sedangkan kita ada contoh para sahabat Nabi SAW. Kalau para sahabat buat perangai tak senonoh macam diorang, dan kita setuju. Tapi para sahabat tak buat, maka tak boleh kita ambil sedemikian. Baik. Yang ketiga, apa yang mereka rujuk padanya kepada ahli kitab, maka hukum dia hukum Israiliyat. Yang keempat, yang terakhir sekali, apa mereka ijtihad. Mereka ijtihad ni dikata ada 3 keadaan. Satu pertama, mereka bersepakat ijtihad mereka, maka ini hujah sebab ijma' para sahabat adalah hujah. Ijma' para sahabat adalah hujah. Tak boleh kita tolak. Sebab daripada ijma' para sahabat itulah kita tahu maghrib itu 3, asar itu 4, kan? Kita tahu berkenaan dengan hukum azan dan sebagainya, kan? Kita dapat tahu benda berkenaan sebab mereka sampaikan Islam ke negara mereka pergi, ajarkan Islam dengan bentuk yang sama. Sebab tu kita jumpa Islam tu sama, solat 5 waktu wajib, kecuali ada yang sesat macam dekat belah Kemboja, dia cam Muslim cam dia nak buka puasa, dia tutup lampu, tutup tingkap, boleh buka puasa. Allah, ni kena faham tu juga. Banyak di kalangan orang kita tak tahu. Jadi tafsiran para sahabat tu kena faham. Bila mereka bersepakat, maka hujah. Kalau mereka bercanggahan ijtihad mereka,
maka kita balik pada salah satu murajjihat. Nanti kita akan datang perbincangan kita nanti pada bahagian akhir kitab kita ni ada berkaitan tarjih. Bila ada pertentangan, itu pun nanti kita akan belajar ikhtilaf dalam pendapat tu, adakah ikhtilaf betul ataupun ikhtilaf yang kepelbagaian. Benda sama tapi cara ekspresi berlainan. Okey. Kemudian yang ketiga, yang tidak datang daripada mereka kecuali seorang mereka je yang cakap. Dan tak ada diketahui sebarang penyanggah. Tapi ini ambil lebih aula. Tapi para ulama kata kalau dia kata tak ada seorang cakap tapi lain tak cerita, ataupun dorang kita panggil tak ada mengiyakan benda tersebut, maka pendapat ketiga, kedua dan lain-lain boleh timbul. Wallahu alam, ni pada asasnya lah, tapi menerima daripada mereka lebih baik. Terutama kalau dia kata para sahabat yang disebut tu adalah seperti Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya, yang memang terkenal mereka ni di kalangan ahli tafsir dengan para sahabat. Para sahabat ramai, tapi kita tak dirujuk untuk tafsir, untuk fiqh dan sebagainya kecuali beberapa orang sahaja. Lepas tu nama mereka akan keluar dalam kitab-kitab fiqh dan kitab tafsir dan kitab hadis sebagainya, kita akan jumpa nama-nama mereka. Bukan semua orang akan disebut. Menunjukkan bahawa orang ramai pun nak merujuk pun dia tengok sahabat mana yang dia nak rujuk. Badui kencing dalam masjid tak dijadikan ustaz. Badui kencing dalam masjid walaupun dia pernah tengok Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, tapi tak dijadikan dia guru agama. Faham? Hanya setakat duduk macam tu, nampak saja sekali tapi tak dikenali, tak diambil daripada dia ilmu. Apa lagi macam zaman kita sekarang ni kan, tangkap gambar dengan ustaz tapi bukannya ustaz, tak belajar kan. Anda bukan ahli ilmu, duduk diam-diam, jangan bercakap tentang agama. Ya, cakap lain tak apa, bab jual canai ke apa cakap, tapi bab gelap kau gelap ustaz kan, jual minyak ke apa boleh. Tapi untuk sebut tentang agama diam. Bab halal haram diam, bab bukan tanda kiamat diam. Jangan bercakap. Yang anda tidak layak, ya? Tak layak untuk cakap. Itu je, balik pada dasar. Baik, alhamdulillah kita habiskan itu last kali. Hari ni insya-Allah kita akan masuk kepada 2 kali kot kita putus kelas kan. Okey. Hari ni kita akan masuk kepada satu lagi tajuk baru, iaitu masih lagi dalam jalan-jalan pentafsiran Al-Quran. Itu yang keempat. Selepas daripada Quran dengan hadis, Quran dengan kata sahabat, yang keempat Quran dengan kata-kata tabi'in. Dia kata kat sini Rabi'an, yang keempat, tafsirul Qur'ani bi aqwalit tabi'in. Pentafsiran Al-Quran dengan kata-kata para tabi'in. Okey. Lamma kana tabi'una, oleh kerana para tabi'in qad talaqau at-tafsira anis sahabati mubasharatan. Oleh kerana para tabi'in ini telah menerima tafsiran Al-Quran secara direct, secara langsung daripada para sahabat. Mubasyarah. Dia bukan ada perantara. Diorang adalah orang yang belajar dengan sahabat secara langsung. Wa kanu fi asril ihtijajil lughawi, dan mereka berada pada zaman penghujahan bahasa. Terutama tabi'in yang besar lah. Tabi'in yang kecil, jauh sikit dan sebagainya dah mula start. Apa? Ni saya punya. Bismillah. Ni tuan-tuan mungkin akan dapat dengar batuk yang banyak. Bismillah. Tak, dia batuk sikit tu kenapa? Dah buat ujian negatif, alhamdulillah. Terus dah betul cakap kan, main kena buat. Kan? Buat ujian dah negatif, tapi gitulah kan. Seorang jangkit. Tapi sebenarnya cerita dia tu, saya bagi tahu tu kan, satu Malaysia pula tahu kata isteri sakit. Mungkin dia demam biasalah, dia batuk-batuk sebagainya. Sebenarnya daripada dia lah, dia dulu dapat, saya dapat kemudian. Kan? Anak pergi ulang alik, dia dalam bilik, lepas tu anak datang kat dia ambil, bawa kat saya. Cium kat muka saya. Itu biasa saya start kena. Tapi alhamdulillah lah, dia biasa je. Biasalah, zaman sebenarnya tak ada COVID pun, suara serak, batuk-batuk sesemua ni biasalah, naik motor kan. Awak pergi tengah-tengah hujan, panas. Yang benda tu biasa. Jadi janganlah bila kita kan. Kan semua nanti lari-lari keluar daripada salam. Dah buat dah negatif, alhamdulillah. Kalau positif tak datang. Baik. Okey. Okey. Jadi dikata kerana zaman penghujahan bahasa Arab, ini kena faham. Sebab kita ada era zaman di mana bahasa Arab dah rosak. Hujung zaman para sahabat, terutama zaman Khulafa' Ar-Rasyidun, pada zaman berkenaan, sebenarnya bahasa Arab dah mula start rosak. Sebab tu itu yang kita pernah sebut dulu kan, ketika pengumpulan Al-Quran Al-Karim, penulisan Al-Quran. Kan pada zaman Ali bin Abi Talib, Ali telah arahkan salah seorang pembantu dia, nama dia Zalim bin Amr, atau dikenali dengan Abu Aswad Ad-Du'ali. Nama dia Zalim bin Amr. Zalim bin Amr. Nama pelik kan? Orang Arab biasa nama pelik-pelik ini. Nama kadang-kadang macam Mus'ab.
yang disusahkan kan, mutaib yang letih kan. Kerana ayat tu kena nama tu macam biasa. Kita tapi diorang nama tu pada diorang tak rasa pelik kan. Macam nama penat. Nama penat. Kan bagi diorang okey. Atau nama-nama macam binatang kan, nama-nama binatang yang hebat macam apa? Singa jantan, Usamah kan. Maksud singa jantan. Laith singa jantan. Kan Hamzah. Tu nama-nama yang bermaksud dengan nama binatang macam Fahad. Harimau bintang. Tapi kita nak bagi nama anak kita payah kot kan. Nama anak apa? Rimau. Orang kata garut lah kan. Tapi sebenarnya realiti dia orang Arab biasa. So nama dia Zalim bin Amr ataupun Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali. Saya tahu ada asatizah tertentu yang tolak penglibatan dia atau jasa dia dalam pengumpulan, dalam penulisan peletakan titik-titik bunyi bagi Al-Quran. Zaman Ali bin Abi Talib dahulu, pembantu dia ni, Zalim bin Amr ni, dia dah start kahwin campur. Jadi anak dia cakap salah. Anak dia tersebut dia kata nak kata alangkah cantiknya bulan. Dia kata ma ajmalul qamaru. Ma ajmalu. Dalam bahasa Arab bila anda nak kata takjub, dia kena bunyi ma ajmala. Ma ahsana. Bunyi kalimah isim tafdil tu mesti baris atas. Ma ahsana, ma ajmala. Dia akan jadi, maksud dia alangkah cantiknya. Dia cakap kat bapak dia, ma ajmalul qamaru, bapak dia kata Ramadan lah. Bulan apa? Pasal bila kita ma, lepas tu isim yang datang lepas ma tu, yang kita nak ansut tajuk, tapi kita gunakan isim selepas tu baris depan. Dia jadi kata soal lah, macam ma ismuka. Ma ismuka kan, apa nama awak? So jadi bila dia cakap macam tu, bapak dia kata bulan Ramadan. Dia kata maksudkan bulan ni sangat cantik, alangkah indahnya bulan. Maka bapak dia cerita pada Ali, dan Ali bin Abi Talib pun suruh kepada Zalim bin Amr ni atau Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan titik bunyi. Titik bunyi. Kalau kita nak faham maksudnya akhir 35 Hijrah sampai 40 Hijrah, ketika zaman berkenaan dah start rosak bahasa. Dah ada mula bibit-bibit kerosakan bahasa telah pun mula berlaku. So jadi dengan sebab itu Ali bin Abi Talib dia suruh dia punya pembantu dia untuk letakkan titik bunyi. Titik bunyi ini bukan titik huruf Mana pada contoh macam bari depan bari atas dia akan guna titik merah. Lepas tu kan kita tengok mashaf imam dipanggil, mashaf yang lama tu yang kita pernah tunjuk ada sekali kan. Titik tu diletakkan tu untuk bunyi, bukan untuk huruf. Titik huruf, baris huruf diletakkan oleh Khalid bin Ahmad Al-Farahidi yang mati tahun 170 Hijrah. Dia letakkan titik huruf. Nun titik 1, ba titik 1 bawah, sa titik 3, ta titik 2, dia letak, dia buat. Adapun sebelum tu tak ada. Baris tak ada. Tak ada titik, tak ada baris. So jadi ketika tu kita faham mana maksud dia kerosakan bahasa tu lepas pada zaman Ali tu dah start makin banyak. Faham tak? Tapi tabi'in yang mula-mula yang awal yang jumpa dengan para sahabat yang besar, dianggap mereka ni orang yang dapat belajar dengan para sahabat, dapat belajar dengan Ibn Mas'ud ke dengan apa dengan para sahabat yang besar, Ibn Abbas ke, tapi Ibn Abbas kira sahabat kecil sahabat kecil. Jadi mereka ni mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam masalah tafsir. Sebab mereka berada pada era sempat untuk rujuk balik bahasa tu betul ke tidak untuk difahami sedemikian. Faham Sebab kahwin campur ni bukan tak elok. Tapi ketika tu kahwin campur tu menyebabkan pertambahan bahasa penggunaan bahasa Arab yang tulen tu sudah kurang. Dia seorang Arab kahwin dengan Parsi. So anak dia mestilah bahasa dah mula start goyang. Itu tajuk asal lah. Okay, baik. So dia kata falam tufsid alsinatuhum bil ajamati. Tak rosak lagi lidah mereka, lidah para tabi'in ni dengan keajaman. Okay, bahasa dengan bahasa ajam dengan lidah ajam, lidah bukan Arab, mereka belum rosak lagi. Wa kan lahum minal fahmi wa salamatil maqsadi ma lahum. Dan ada untuk mereka apa yang ada untuk mereka daripada kefahaman dan keselamatan niat tujuan dalam belajar, dalam beragama yang apa yang ada pada mereka. Sebab tu para sahabat sendiri pun tengok di kalangan para tabi'in ni, diorang sini endorse orang ni. Macam Sa'id bin Jubair kan, bila dilihat dia oleh Ibn Umar, dan Umar nampak dia. Umar kata kalau Nabi nampak budak ni mesti Nabi suka. Ceritakan bahawa para sahabat Nabi pun tengok orang-orang yang berada belajar dengan mereka. Orang yang didik oleh para sahabat. Itu tabi'in. Jadi dia kata kullu hadha ja'ala man ja'a ba'dahum yarji'u ila aqwalihim fit tafsir. Semua ini
menjadikan siapa datang sesudah mereka, sesudah para tabi'in, merujuk kepada kata-kata mereka dalam tafsir. Wa ya'tamiduha, dan bersandar kepadanya. Kata-kata para tabi'in. Itu punca asal kedudukan mereka. Macam para sahabat lah, kedudukan para sahabat juga. Okey. Namun dikatakan kerana mereka ni datang lepas para sahabat, so kita kena tahu bahawa para sahabat pun masuk jadi sumber mereka. Kalau kita tengok macam para sahabat tadi kan, gila kita cek tentang sumber mereka kan, dia ada yang semua sekali tu, tapi dia tak tambah lain. Yang kat sini di kalangan para tabi'in ni, dia ada tambahan para sahabat sebagai orang-orang yang masuk dalam rujukan mereka untuk tafsir. Okey, masadiruhum fit tafsir, sumber para tabi'in dalam tafsir. Masadiruhum fit tafsiri hiya masadirus sahabati nafsiha. Ia adalah sumber-sumber mereka itu para tabi'in dalam tafsir, ia adalah sumber-sumber para sahabat sendiri. Sama saja macam para sahabat. Illa annahum yaziduna bi masdari sahabati, melainkan bahawa para tabi'in ini menambah atau bertambah dengan satu sumber, itu para sahabat. Sumber para sahabat pun menjadi rujukan mereka. Wahia katali, dan ia adalah seperti berikut. Pertama, Al-Quranul Karim. Mereka tafsir Quran dengan Quran. Ya, tengok Quran untuk faham Quran, tengok Quran. Kedua, As-Sunnatun Nabawiyatu, Sunnah Nabawi. Ketiga, As-Sahabatu. Keempat, Al-Lughatu, bahasa. Kelima, Ahlul Kitab. Keenam, Al-Fahmul Ijtihad. Okey, dia orang ada 6 So, wa kadzalika man ja'a ba'dahum fahum masdaru lahu. Okay, dan demikian juga siapa datang lepas para tabi'in pun jadi sumber untuk orang berkenaan. Macam kalau kita tengok kepada apa? Contoh macam katalah Imam At-Tabari. So dia punya urutan dia akan datang macam itulah. Dia akan masukkan para tabi'in sebagai rujukan dia. Rujukan mereka adalah orang yang datang selepas tabi'in atau siapa lepas tu, dia akan masukkan tabi'in sebagai sumber mereka untuk tafsir. Okay, baik. So kita pergi macam biasa satu-satu. Okay, baik. Al-Quranul Karim. Sumber para tabi'in Al-Quranul Karim. Dikata ijtihad tabi'una fi bayan al-Quran bil Quran. Fi bayan al-Quran bil Quran. Bersungguh-sungguh berusaha para tabi'in dalam menjelaskan Quran dengan Quran. Tapi ini sudut yang kita pernah terangkan itu kan, tafsir Quran. Kalau anda kata yang Allah Taala sebutkan kan direct kan, macam Allah Taala terangkan apa itu qari'ah, zalzalah tu apa benda kan, Allah Taala terangkan apa benda, Allah Taala terangkan, datang lepas dia tu macam orang bertakwa apa sifat dia. So itu tafsir Quran yang kita tak ada sebarang tajuk untuk canggah. Itu yang memang pegangan kita. Adapun bila ada di kalangan contoh sahabat, dia ambil ayat sekian, digabung ayat sekian, dia punya ijtihad. Itu kefahaman dia. Itu kefahaman dia. Yang ijtihad tadi kita kata balik pada 3 perkara tu lah. Sama kalau mereka semua sepakat macam tu faham, maka dia hujah. Kalau sekiranya mereka bercanggahan, maka kita kena tarjihkan. Kalau seorang je cakap, maka aulanya kita terima. Ijtihad para sahabat lebih baik daripada orang lain. Baik. Dia kata, okey, macam dia tabi'in. Para tabi'in bila dia buat tafsir Quran ni, dia adalah ijtihad mereka. Okey, wa min khilalit tila'i, ini pengarang buku kita kata, daripada sepanjang saya punya pemerhatian ala tafsir Tabari dan tafsir Tabari, ra'aitu, dia kata saya lihat anna bin Zaid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ibn Zaid ni adalah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah taala, aktsaruhum i'tina'an bihadat tariqi. Dia adalah tabi'in paling kuat, paling banyak mengambil berat tentang tafsiran Quran. Mana Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia adalah tabi'in yang paling banyak pergi cek Quran balik. Bila kita baca Quran kan, dia terangkan Quran lain. Dia paling banyak buat macam tu. Wa min amsilati dzalika tafsiru qaulihi ta'ala. Di antara contoh itu adalah tafsiran firman Allah Taala dalam surah At-Talaq ayat ke-10. Ayat ke-10 yang dia kata apa? Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah turunkan kepada kamu dzikra. Okey. Dia kata qala, berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Al-Qur'anu ruhullah. Al-Quran. Apa yang diturunkan maksud dikatakan dzikra tu adalah Al-Quran. Ruhullah, ruh Allah. Yang kalimah Al-Quran ruh Allah Taala boleh maksud dengan pertolongan, wahyu. Dia dalam Quran dengan maksud itu. Hatta Isa bin Maryam bila kata roh minallah pun, ruhun minhu, bukan maksud dia roh Allah Taala, roh Allah Taala cabut bagi kat dia. Tapi dia bermaksud dengan maksud berkenaan, maksud bantuan, pertolongan Allah Taala. Kalau kita bincangkan, dia ada sebenarnya 5 maksud. 5 maksud bagi perkataan roh dalam Quran Karim. Jibril pun roh juga. Okey. Baik. Quran ruhullah. Wa qara'a, dan beliau membaca.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ila akhir ayah. Ni dia kata beliau itu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam baca surah Syura ayat 52. Kan? Dan dia kata wa kadzalika, dan demikianlah auhayna ilaika, kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad, ruham min amrina, ruh daripada perintah kami, dari urusan kami. Ila akhir ayah surah Syura ayat ke-52. Okey. Wa qara'a, dan dibaca lagi surah At-Talaq ayat ke-10 11. Qad anzalallahu ilaikum dzikra rasulan. Dia kata sebenarnya Allah telah turunkan kepada engkau hai Muhammad, kepada kalian semua wahai orang beriman, zikra, okey, rasulan. Dia kata qala al-Quran. Zikra itu adalah al-Quran. Wa qara'a, dan dibaca pula ayat dalam surah Fussilat ayat 41, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Sebenarnya orang yang kufur terhadap zikr apabila datang kepada mereka. Okey, surah Fussilat 41. Az-zikr itu adalah Al-Quran. Qala bil Quran. Wa qara'a, dan dia baca lagi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna, sebenarnya kami, nahnu, kamilah, nazzalna dzikra, kami turunkan, yang menurunkan akan zikr. Wa inna lahu, dan kamilah untuknya, untuk Quran tu, untuk zikr itu, lahafizun, benar-benar sebagai pemelihara. So disebut semua tu az-zikr dalam ayat-ayat tadi, semua tu maksud dia adalah Al-Quran. Dia kata itu adalah Al-Quran. So Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bila dia kata zikr itu Quran, so dia ambil semua ayat-ayat yang berkaitan tajuk tu, diletakkan sekaligus untuk tunjukkan bahawa dia cakap ni, dia kata zikr dan Quran ni, dalam Quran ada kalimah zikr yang bukan maksud ingatan, tapi maksud dia adalah Quran itu sendiri. Dia datangkan dengan dalil-dalil tadi. Ya. Baik. Itu contoh dia lah. Qala al-Quran. Qala wa huwa dzikru wa huwa ruh. Dan Quran tu adalah zikr, Quran tu adalah ruh. Ya, Quran wa huwa, qala, beliau berkata, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam kata, qala wa huwa dzikr, dan dia Quran tu adalah zikr, wa huwa ruh, dan dia adalah ruh. Semua sekali. Dia kata ini yang Allah Taala sendiri sebutkan dalam Quran, dipanggil Quran itu sebagai zikr. Quran sebagai zikr. Tapi cara dia buat tadi, nampak tak, dia bawa ayat-ayat daripada berbagai tempat daripada Al-Quran untuk tunjukkan pengertian tersebut. Faham bila kita kata kalau orang yang apa yang kadang-kadang geng-geng anti hadis pun pakai juga tajuk ni. Ayat surah Al-Hijr ke-9 tu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dia kata Quran telah terjaga. Dia kata sebab apa? Tengok ayat ni. Allah kata sungguhnya kamilah yang turunkan Quran, dan kamilah untuk Quran sebagai penjaga. Dulu, kini, dan selama-lamanya. So Quran terjaga. Tak boleh ada silap. Hadis, dia kata hadis tak semestinya, dia cakap. Tapi kadang-kadang bila jumpa dengan orang macam ni, saya kata, Quran yang awak dapat ni, awak dapat mana? Soalan kan? Sebab kalau tak dapat dari para sahabat, pasal dia orang reject para sahabat punya penjelasan. Explanation para sahabat bagi Quran, orang tak nak terima. Bacaan Quran, teks Quran dia ambil pula. Kita tanya Quran ni abang dapat mana? Quran dah ada lah. Ada bila? Ada lah. Dia cakap ada lah tu, kita mula dah. Kan? Dia cakap bukan-bukan, ni masalah. Dia cakap Quran, dia kata bila pasal memang kalau ikut kepada ayat tu, tak sebut zikr tu Quran pun. Ayat ni, ayat 9 Al-Hijr ni, awak tahu mana? Punya Quran. Kalau para sahabat tak jelaskan, para tabi'in tak tengok macam tu, awak tahu macam mana? Sebab tu terjemahan Quran, kan, orang ambil Quran terjemahan ni, dia tak tahu sebenarnya Quran terjemahan ni sebenarnya ambil daripada tafsiran-tafsiran tadi untuk jelaskan balik. Choice of words, pilihan kalimah, perkataan tadi dipilih. Tapi diorang kena kejahilan, tak belajar, dia katalah Quran dah siap ada. Bila pakcik awak dapat ke? Yang ayat kadang-kadang keluar ni lah. Bila? Awak dapat bila? Kahar baru lahir, Quran dah ada. Macam itu. Kan? Kahar baru lahir. Kalau umur dia 70 tahun pun, Quran 90 tahun. Dia datang sekarang. Datang mana Quran dia dapat ni? Kalau bukan para sahabat, awak nak dapat Quran ni mana? Faham Sebab tu teks Quran, pengertian Quran, sebenarnya dua-dua sekali kita kena ambil. Cuma masalah penjelasan tadi tu, memang kita kata sudut dia, ada kekuatan dengar, ada para sahabat yang lama duduk Rasulullah, ada baru ni, ada yang mungkin benda dia dengar. Macam Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab, dia kata dia tak ambil Ubay bin Ka'ab sebagai pengumpul wahyu, sebab Ubay baca semua.
Apa dia dengar Rasulullah, yang Rasulullah dah tinggal kamu, dia baca lagi. Sedangkan macam Zaid bin Thabit, dia dengar latest dan dia hafal yang terakhir. Sedangkan Ubay bin Ka'ab, dia akan baca semua. Kau jumpa baca semua, dia akan baca. Jadi itu yang Umar kata, tak boleh. Pasal bahaya. Nanti kan dia kata Nabi dah tinggal pun dia masih lagi baca. Dia kata dia takkan tinggalkan apa dia dengar dari Nabi SAW. Sedangkan dalam masa sama mungkin Nabi dah tinggalkan, orang lain ada saksi. Nabi tak baca lagi. Itu sudut asal lah kenapa Ubay bin Ka'ab, walaupun dia guru Quran, dia lagi senior, lagi tua banding Zaid bin Thabit, tak diambil. Itu faham sudut-sudut ni. Okay. Jadi asal dia kat situ. So jadi kat sini kita boleh lihat contoh diberikan oleh pengarang buku kita. Dia ambil contoh Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, yang dia punya cara ketika dia jelaskan, dia akan bawa ayat Quran ni letak setempat. Dan kena ingat, ketika dia letakkan tadi, bukan Nabi yang tunjukkan, bukan para sahabat pun cerita macam tu. Tapi dia tunjukkan, dia bawa sini, ini ijtihad dia. Tapi ijtihad dia betul lah. Memang kita jumpa dalam Quran Karim, itulah maksud zikr itu adalah Al-Quran. Dalam Quran sendiri, nama Quran itu pun sebenarnya dalam Quran ada banyak. Furqan. Tapi bukan semua Furqan dalam Quran adalah Quran. Bukan semua kalimah Furqan dalam Al-Quran adalah Al-Quran. Macam tu. Jadi kalimah Furqan kadang-kadang zikr, kan, ayat, kadang semua sekali itu akan digunakan untuk menjelaskan, kadang wahyu, kan, diberitahu sebagai Quran. Okay, baik. Kemudian kedua, as-sunnatun nabawiyah tu, sunnah nabawi. Kerujukan para tabi'in dalam pentafsiran adalah sunnah nabawi. Litabi'ina fi i'timadi sunnati nabawiyyati tariqan. Untuk para tabi'in dalam bersandarkan kepada sunnah nabawi, ada dua jalan, ada dua cara mereka menggunakan sunnah sebagai penjelas bagi Al-Quran. Al-awwalu, yang pertama, yadhkuruna sanada ila Rasulillah SAW wa ya'uddu ba'du al-bahithina hadha an-naw'a min at-tafsir at-tabi'in. Mereka sebutlah sanad kepada Rasulullah SAW. Mana tabi'in tersebut sanad, bila dijelaskan ayat Quran, dia sebut sanad sampai Rasulullah SAW. Dan mengira sebahagian para pengkaji bentuk ini daripada tafsiran ni, dia kata tafsir tabi'in. Namun sebenarnya Syekh Musa'id At-Tayyar kata was-sahih annahu min tafsirin nabawi. Yang sahihnya dia adalah tafsir nabawi. Li'anna tabi'i, kerana seseorang tabi'in itu zakara ma balaghahu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yufassir. Ya, dia menyebut, tabi'in itu dia menyebut apa yang sampai kepada dia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia tak mentafsirkan lain. Dia cuma baca hadis Nabi je. Untuk terangkan ayat tersebut, dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut hadasana sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia kata Nabi sabda tentang tajuk tu apa. Cuma mungkin kat sini kalau kita perincikan baik, sebenarnya betul juga. Sebab okay, macam kita belajar tafsir hadis, kan, tafsir Quran dengan hadis, kan ada Nabi sendiri direct cakap. Mana Nabi baca Quran dan Nabi terangkan. Ada yang Nabi buat penjelasan dan Nabi bawa Quran. Tapi ada kaitan dengan kata-kata para sahabat. Tapi kadang-kadang ada para sahabat sendiri ambil hadis Nabi letak dekat situ. Dia bawa hadis Nabi, dia letak dekat Al-Quran tertentu. Pasal dia kata serupa dengan maksud. Serupa dengan maksud ayat ini. Kalau kau tak percaya, bacalah ayat ini. Kalau macam dia baca hadis Nabi, kemudian bila orang tu macam begitu, kau tak baca firman Allah Ta'ala ke? Dia buat macam tu. Kadang-kadang bentuk ijtihad mereka sendirilah. Tapi benda tu tidak akan lari lah. Tak akan lari. Lebih tepat dia adalah tafsir, macam dikatakan oleh Syekh Musa'id At-Tayyar, tafsir Nabawi. Wasani, yang kedua pula, an yadhkura ma balaghahu, bahawa seorang tabi'in tu menyebut apa yang sampai kepada dia anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, duna dzikri sanadi, dengan tanpa sebut sanad. Wa hadha wa in kana mursala, ini sekalipun dia mursal, dia tak sebut sanad, kan, dia sebut apa Nabi sabda, tapi tabi'in ini dia langkau sahabat. Bila dia langkau sahabat, dia mursal. Apa kita panggil disiplin hadis ni sangat ketat. Biarpun yang bercakap tu seorang tabi'in yang hebat, tapi bila dia skip sahabat, terus cerita, hadis tu terus jatuh, kisah tu terus jatuh, mursal. Dia mursal ni dia masuk dalam kategori dhaif. Kecuali ada sokongan lain, kecuali ada sanad lain yang menunjukkan bahawa pengertian tu betul datang dari Nabi. Jika tidak, dia kekal sebagai mursal. Dia pasal syarat hadis sahih kan mesti bercantum sanad. Mana tak boleh putus daripada A ke B, B ke C, C ke D sampai Rasulullah. Bila tabi'in kata Nabi, dia kata Nabi sabda, so dia sikit sahabat.
Bahkan kadang-kadang tabi'in tu tabi'in kecil, dia skip 2. Dia skip tabi'in besar, sahabat, baru Nabi. Jadi skip 2. Menjadi mu'dhal terus. So benda macam ni memang di sisi ulama hadis dia mempunyai nilai untuk ditolak. Itu asas pertama, bukan main suka-suka hati je. Kita tak suka orang ke tak? Suka orang pun tak boleh timur tajuk. Tak suka orang pun tak boleh timur tajuk. Tajuk asal dia adalah masalah syarat hadis yang sahih tadi telah fix. Tak boleh kita langkau. So sebab tu bila dikata kat sini, bila tabi'in tersebut kadang-kadang benda tapi tak sebut sanad kepada Nabi SAW. Benda ni dah kira mursal. Namun illa annahu yadullu ala i'timadis tabi'in tafsiran nabawi fi tafsirihim. Namun ia menunjukkan kepada sandaran para tabi'in dalam tafsiran nabawi, kepada tafsir nabawi dalam tafsir mereka. Maksud mereka terjelaskan dia tetap balik kepada Nabi SAW. Even though mungkin riwayat berkenaan tidak kuat. Dia tetap balik kepada sabda Nabi SAW untuk menjelaskan apa maksud ayat. Cuma ketika para sahabat dulu kan kita bincang, saya bagi contoh kisah pengertian qadar yang Ubay bin Ka'ab jawab, kemudian Ibn Mas'ud jawab, lepas tu kemudian Huzaifah jawab. Kan semua tak sebut sanad, tak kata Nabi sabda. Lala sekali bila sampai kepada Zaid bin Sabit, dia kata Nabi sabda. Baru kita tahu kadang-kadang bila para sahabat bercerita tu, kadang-kadang tak kata qala Rasulullah SAW, tapi dia sebut bentuk sebenarnya benda tu memang daripada Nabi SAW. So benda tu macam kita belajar harian macam tu jugalah. Kadang ustaz kita cakap kan, tahulah yang jaga sunnah lah. Yang tak jaga sunnah cakap memang tak boleh pakai lah. Yang jaga sunnah memang kita akan sentiasa pastikan apa kita kata tu memang Nabi sabda. Kita sebut kan. Jadi kadang-kadang ustaz baca hadis kan, dia tak sebutlah riwayat Bukhari ke Muslim sebagainya, dia kata qala Rasulullah SAW kan. Tapi kita boleh check balik. Dia atas orang yang bercerita tadi, dia kalau dia buat macam tu pun sebenarnya dah tergantung lah. Kalau saya kata jazakumullah khairan, ni buat batuk nama dia. Ini tak batuk gini. Yang kalau dekat Al-Khadim kemarin semalam yang batuk-batuk. Ni alhamdulillah tak batuk. Ngenas alhamdulillah. Sedap. Okey. Tengok balik saya. Okey. So maksudnya kena ingat bab berkenaan dengan tak sebut sanad ni. Tak sebut sanad. Kalau sahabat tabi'in dia punya nilai lain. Kalau ustaz Malaysia, ustaz Yaman ke, ustaz sekian ke, tak pakai. Tak pakai dia bertanggungjawab. Ustaz tadi kena bagi tahu. Bila student kata ustaz riwayat siapa, dia kena bagi tahu lah. Jangan dia kata saya sibuk tanya dalil buat apa. Kan? Percaya je lah. Kan saya kan guru awak. Di sini memang betul pun dekat Hadramaut tu, antara syarat pelajar nak masuk belajar, syarat dia tulis apa? Kena husnuzon dengan guru. Baik sangka. Biar guru cakap ngarut pun jangan cakap bukan-bukan. Memanglah betul bab adab dengan guru tu ada. Tapi selepas kita dah tahu guru berkenaan tak bohong, kau perangai tak senonoh sebagainya, yang kita tak tanya buat apa. Lepas tu seorang tu sebelum dia nak duduk dengan seorang guru yang belajar dan sebagainya, dia kena pastikan guru tu punya akhlak, perangai dan sebagainya betul, baru dia duduk. Kalau tak pasti jangan. Once awak dah duduk dengan dia, ambil ilmu dan sebagainya, ada start masalah. Kita dah mula start macam alamak kan, macam ni lah guru aku kan. Itu masalah sikit lah. Okay. Pasal nak fahamkan tadi bab tabi'in, bab para sahabat betul. Memang kita dah bagi contoh hari tu, ada benda mereka sebut tak kata Nabi sabda, tapi terbukti memang Nabi sabda. Terbukti memang Nabi sabda kan. Bila yang kisah Ibn Dailami tu, dia tanya 1, 2, 3, yang keempat kata Nabi sabda. First tak kata, second tak kata, third tak kata. Nombor 4, itu Zaid bin Sabit baru kata Nabi sabda. So dekat situ kita faham bahawa memang para sahabat sendiri pun kadang-kadang bila bercakap, ada kalanya hadis Nabi dia tak kata Nabi sabda. Dia tak sebut qala Rasulullah SAW. Dan benda sama boleh berlaku pada para tabi'in lah. Boleh berlaku pada para tabi'in kalau dia belajar, mengajar anak murid dia kan dalam kelas. Mungkin dia sebut hadis tadi, tapi tanpa sebut sanad. Dia just bercerita dan bercakap. Dia bacakan Nabi sabda. Mungkin berlaku macam tu dan anak murid salin ingatkan bahawa dia telah skip terus kepada Nabi tanpa ada sahabat. Wallahualam. Okay. Wa min dzalika, dan terbentuk itu adalah ma akhrajahu at-Tabari anil Hasan.
apa dikeluarkan Imam Tabari daripada Hasan Al-Basri fi tafsiri qaulihi ta'ala, dalam pentafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, suratul Maidah ayat yang ke-27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Dia kata apa? Dia kata bacakanlah dan bacakanlah hai Muhammad kepada mereka berita atau kisah dua anak Adam dengan kebenaran. Dua anak Adam yang berbunuhan. Itu nama sebenarnya tak ada dalam hadis Nabi, tak ada nama. Cuma sebut tu kisah berkenaan. Bahkan kisah rebut bini pun tak ada. Tak sebut Kisah yang disebut dalam Quran adalah seorang tu marah sebab korban dia tak diterima. Tu je sebab dia bunuh. Dia bunuh pasal dua-dua kemuka korban. Seorang diterima, tak diterima seorang lagi. Yang tak diterima korban tu marah. Itu je punca dia. Dia disebut dalam Quran. Tak cerita berkenaan dengan rebut bini, tak ada. Tak ada keluar Habil Qabil bla bla bla, itu semua daripada Israeliat. Okey. Qala Hasan, bekas Al-Basri berkata, okey, dia kata dia pasal dia jelaskan dia kira tabi'in. Hasan Al-Basri tabi'in. Dia lahir tahun 22 Hijrah. Umar mati 23. Dia 22 Hijrah. Dibela dia dalam rumah oleh Ummu Salamah. Mak bapak dia sebagai bapak mak dia kira hamba Ummu Salamah. Duduk tinggal dalam keluarga Nabi lah. Okay. Dia pindah dia besar di Madinah. Tapi dia pindah lepas tu ke Basrah. Walaupun kalau ikutkan pada umur dia mungkin sempat dengan Ali bin Abi Talib. Pasal Ali, Osman dibunuh tahun 35 Hijrah. Dia lahir tahun 22 kan. So ketika mana kisah Osman dibunuh, dia punya umur 13 tahun. Yang 13 tahun kan? 13 tahun. Okey, dia pasal 22 dah. 13 tahun umur dia ketika tu. Mungkin orang kata sebab lepas tu Ali pindah, lepas pembunuhan Osman berlaku, Ali pindahkan dia punya kerajaan ke Basrah. So 13 tahun dia duduk dengan keluarga Nabi, tapi dia tak pindah lagi. Dia pindah ke Basrah lepas Ali mati. Lepas tu tak ada siapa boleh dapatkan macam geng-geng terutama geng tarikat. Dia suka ambil, kata kami punya amalan daripada sekian, daripada Hasan Al-Basri, daripada Ali, daripada Rasulullah. Dia sebutnya itu masalah sebab apa? Hasan Al-Basri walaupun ada sezaman dengan Ali, tapi tak pernah terima satu huruf pun ajaran daripada Ali bin Abi Talib. Ini jelas diketahui. So Hasan Al-Basri bila dia cakap dalam ni, dia jelaskan ayat Quran surah Al-Maidah 27 tu, dia kata apa? Qala Hasan, berkata Hasan Al-Basri, okay. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sabda Rasulullah SAW, Inna Allaha daraba lakum ibnai Adama masala. Allah telah buatkan untuk kalian dua anak Adam sebagai contoh. Fakhudhu min khairihim wada'u fakhudhu min khairihim wada'u asyarra. Maka Nabi kata, ambillah daripada yang terbaik daripada mereka, daripada anak-anak Adam ni, tinggalkanlah yang jahat. Mana Allah Ta'ala buat perumpamaan, kamu ambillah yang baik sebagai contoh untuk kamu lakukan, tinggalkanlah yang tak elok dari segi perangai. Okay. Ni kata Hasan Al-Basri kat sini, dia cuba untuk jelaskan perkara berkenaan dengan riwayat tersebut. Dan riwayat berkenaan dan tafsir Tabari, sanad dia dan tafsir Tabari. Imam Tabari dia sanad sampai Hasan Al-Basri. So masa dia kat sini, dia memang nak terangkan ayat tadi ikut sabda Nabi SAW. Okay. Bila dia Allah Ta'ala sebut, buatkan untuk kamu dua anak Adam sebagai contoh, maka ambillah daripada yang baik mereka, tinggalkanlah yang jahat, yang tak elok tinggalkan. Okay. Wa qala fi qaulihi ta'ala, dan beliau berkata Hasan Al-Basri masih lagi berkata fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza min qurrati a'yunin, maka tidak mengetahui sesuatu jiwa apa disembunyikan untuk mereka daripada benda yang membulatkan mata, mana benda yang menggembirakan, meriangkan di syurga nanti. Kata
Hasan al-Basri, balaghani, telah sampai kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, okey, qala, bersabda, Rasulullah bersabda, qala rabbukum, berkata Tuhan kalian, a'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-Ku, alladzina amanu wa amilus solihati, yang beriman dan juga beramal soleh. Aku sediakan untuk hamba-Ku, yang beriman dan beramal soleh, ma la ainun ra'at, apa yang tidak ada mata melihat. Mana tak ada mata pernah lihat. Wala udhunun sami'at, dan tak pernah ada didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, dan tak pernah terlintas dalam qalbu seorang manusia. Tak pernah ada. Mana benda dalam syurga tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, fala ta'lamu nafsun. Maka tak tahu satu nyawa, satu jiwa tu, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa akan sediakan untuk mereka dalam syurga nanti daripada benda yang menggembirakan. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa mereka dahulu lakukan. So apa kita dapat kat syurga ni tak dapat dibayangkan. Tapi hadis Nabi tadi berjelaskan. Bahkan riwayat yang sahih datang, yang dia selain daripada yang ini, yang Hasan al-Basri kata, dia kata balaghani, kan, sampai kepadaku. Dia tak sebut sanad lah. Dia tabi'in. Kecil pun, kan. Dia kira tabi'in, dia sebut dia sebut apa yang dia sampai kepada Nabi SAW. Tunjukkan bahawa untuk faham ayat Quran dia sibuk dengan hadis untuk menjelaskan pengertian ayat Quran berkenaan. Okey. Okey, ini contoh pada bentuk yang kedua lah. Bentuk pertama yang ada sanad, bentuk kedua tanpa sanad. Okey. Menunjukkan mereka bersandar kepada hadis Nabi ataupun kata-kata Nabi SAW untuk memahami ayat Quran. Okay, ketiga, sumber para tabi'in adalah as-sahabatu, para sahabat. Dikata tatalammadu at-tabi'una ala yadis sahabati, belajar, menuntut, okay, para tabi'in di tangan para sahabat. Okay. Memang para tabi'in belajar dengan sahabat lah, tak belajar dengan siapa lagi. Okay. Washtahara ba'duhum bil akhdhi an ba'dis sahabati, dan telah masyhur sebahagian para tabi'in ni dengan pengambilan ilmu daripada sebahagian para sahabat. Memang terkenal, ini anak murid siapa, ini anak murid siapa. Contoh, Sa'id bin Jubair. Macam Sa'id bin Jubair, dia dikira sebagai anak murid kepada Ibnu Umar. Ya, dikira sebagai anak murid kepada Ibnu Umar lah. Paling kuat. Yang dia anak murid Ibnu Umar. Mujahid bin Jabr, anak murid Ibn Abbas. Dhahak. Okay, yang mana mereka ni apa? Akhadhu tafsira an Ibn Abbasin. Tiga-tiga mereka ni mengambil tafsiran daripada Ibn Abbas. Wa min al-marwiyatid dallati ala tibadi tabi'in tafsir as-sahabati, dan di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada sandaran para tabi'in kepada tafsiran para sahabat, ma rawahu at-Tabari bi sanadihi, apa dia kata Imam Tabari dengan sanad beliau sendiri, An-Dhahhak, daripada Ad-Dhahhak fi tafsir qaulihi ta'ala, dalam tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, surah Qaf ayat 30. Yang kita ada hari tu, yang kata-kata Ibn Abbas yang kita sebutkan. Ini kalau dengar geng ahli kalam sangat marah dengan ayat ni, tafsiran ni. Tapi kita baca apa yang datang daripada para sahabat Nabi, daripada para tabi'in, ya. Dia kata kat sini, dan tafsiran firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat 30. Yang Allah nyatakan, yauma naqulu li jahannama, hari kami kata kepada jahannam, halim talati, adakah engkau telah penuh? Wa taqulu, dan berkata jahannam, hal mim mazid, adakah tambahan? Ini yang di akhirat Allah Ta'ala kata ini akan berlaku dialog. Mana dimasukkan, macam neraka ni besar. Besar tak besar macam kita sebutkan, jatuh tu tak pernah sampai ke dasar. Bahkan kalau disebutkan 70 tahun tak sampai dasar lagi. Mana macam ni kita lepaskan berminit sampai kan, dah naik bangunan lambat sikit. Naik dia terbang tu, tapi jatuh juga dalam beberapa minit. Bayangkan jatuh tadi, sedangkan ahli neraka ni besar. Saiz ahli neraka macam sebut dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, sebatang gigi besar bukit Uhud. Bukit Uhud besar tau. Sebatang gigi ahli neraka tu besar bukit Uhud. Bayangkan besar mana penghuni neraka. Bayangkan dengan besar macam tu tak sampai dasar dalam masa 70 tahun. Kalau benda tu besar pen ke kan, lambat sampai kita faham lah. Sebab ahli syurga akan bersaiz Adam. Ahli neraka, kerana dahsyatnya siksaan neraka, kalau orang dengan saiz kita, saiz biasa ni, masuk-masuk hancur terus. Maka dibesarkan saiz mereka supaya mereka dapat merasa siksaan neraka, pembakaran neraka tu dengan tempoh yang lebih panjang.
Maka besar gigi, sebatang gigi besar bukit Uhud. Tapi bayangkan, 70 tahun tak sampai dasar. Apa masuk neraka akan macam tu keadaan dia. Jurang yang sangat dalam. Ya? Jadi dia kata apa? Kana Ibn Abbas berkata Ad-Dhahhak, Kana Ibn Abbas yaqulu, dahulunya Ibn Abbas berkata, Innallaha al-Maliku, Allah Ta'ala al-Malik, yang raja, yang bersifat sebagai, sekejap gigi Google ya. Okay. Innallaha al-Maliku, yang Allah Ta'ala al-Malik, qad sabaqat minhu kalimatun, telah berlalu padanya satu kalimah dalam surah Sajadah, la'amla'anna jahannama, aku pasti penuhkan jahannam. Sedangkan la yulqa fiha, tak dicampak dalam jahannam ni syai'un illa dhahaba fiha, tak ada benda dicampak kecuali hilang dalam neraka. Sedangkan Allah Ta'ala kata pasti aku penuhkan neraka. Tapi neraka punya saiz takkan penuh untuk manusia daripada zaman Adam sampai ke akhir zaman, masuk neraka dengan saiz yang besar masih lagi tak penuh. Okay. Dia kata la yamla'uha syai', yang neraka ni tak boleh diisi apa-apa. Hatta idza lam yabqa min ahliha ahadun, okay, dakhalaha illa dakhalaha, sampailah nanti apabila tak tinggal ahli neraka ni kecuali sesiapa pun, kita telah masuk dah. Habislah semua masuk. Tak siapa tinggal. Wahya la yamla'uha syai', dan neraka ni takkan boleh mengisinya apa-apa. Atahar rabbu, akan datang kepadanya ar-rabb tabaraka wa taala, fa wada'a qadamahu 'alaiha, Allah akan letakkan kakinya pada neraka berkenaan. Kalimah faham tak tahu? Rupa, jangan bayangkan kaki kita, jangan bayangkan sekian. Kita ada kaki, gajah ada kaki, semua binatang ada kaki. Tapi Allah Ta'ala ada apa yang layak dengan kebesaran, keagungan dia. Lalu dia letakkan kepada neraka, thumma qala laha, Allah Ta'ala kata, halim tala'tiya jahannam, kau dah penuh ke wahai jahannam? Fataqulu qattun qadim tala'tu, dia kata cukup, aku dah penuh. Mana untuk penuhnya neraka itu dengan apa, dengan manusia ataupun makhluk, jin dan manusia masuk neraka takkan penuh. Tapi bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajadah kan, la'amla'anna jahannama, aku pasti penuhkan akan jahannam. Tapi tak penuh, maka akhirnya Allah Ta'ala akan pijak dalam neraka. Nak kata, okay, kita belajar kat sini bukan jisimkan Allah Ta'ala, tapi nak faham berkenaan masalah besar hebatnya neraka, 70 tahun benda tak sampai dasar, dimasukkan ke Allah Ta'ala, qadam dia penuh terus. Mana maha besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada bandingan nak dibandingkan. Kalau ni kata yang lain tu ada bandingan, yang ni tak ada bandingan. Tapi kita faham besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala lebih besar daripada segala-galanya. Itu maksud kita belajar daripada asar ini ataupun daripada tafsiran ini. Bukan belajar jisimkan Tuhan. Ini kena buat penjelasan berkali-kali ni. Kalau dia kena potong video ni, lepas tu kemudian sebar, memang best. Memang jadi tajuk. Tapi problem dia orang, masalah geng ahli kalam ataupun geng-geng yang apa suka falsafah ni, tak ikut salaf, dia orang nak buat macam mana pasal benda ni penjelasan daripada Ibn Abbas. Sahih daripada Ibn Abbas penjelasan tu macam tu. Kalau kita nak tolak tang mana, nak tolak tang mana? Takkan kita nak kata ustaz dia yang dah bawa balik daripada Mesir ke, daripada Yaman ke, daripada tempat Syria ke, lebih layak mentafsirkan Quran berbanding Ibn Abbas. So kena faham sikit lah kat sini. Mana benda macam ni memang hukum macam kita kata tu marfu', sebab benda ghaibiyat yang mustahil boleh difikirkan dengan akal. Dan memang tradisi para sahabat bercerita kadang-kadang tak sebut Nabi sabda. Tu je. Okey, baik. Faham So jadi kat situ kita tahu. Memang kita kata macam contoh tadi Ad-Dhahhak, dia ceritakan balik apa Ibn Abbas ceritakan berkenaan dengan tafsiran bagi ayat surah Qaf ayat 30 tadi. Kan, yauma naqulu lil jahannama, hari di mana kami kata pada jahannam, halim talati, kau dah penuh ke? Wa taqulu hal mim mazid, jahannam kata ada tambahan lagi ke? Dah habis dah masuk, tiba dia cakap yang tu. Maka Allah Ta'ala pun pijak ke atas jahannam, dan jahannam kata cukup dah penuh. Nak fahamkan besarnya Allah Ta'ala. Besarnya neraka takkan mengenani besarnya Allah Ta'ala. Takut neraka takut lebih daripada takut kepada Allah. Kan, itu yang basic yang kena faham. Basic yang kena faham daripada dalil ni. Baik. Ar-Rabi'atu yang keempat.
Ya, Quran hadis, Quran kata sahabat, Quran kata tabi'in. Okey. Tadi pasal sahabat Ibn Abbas baik. Ar-rabi'u yang keempat al-lughatu. Lughah. Bahasa itu bahasa Arab. La zalat tabi'una fi asl ihtijajul lughawi. Masih lagi sebenarnya para tabi'in berada pada zaman pengujahan bahasa. Para tabi'in sebenarnya berada pada zaman pengujahan bahasa. Walaupun macam saya sebut tadi kan, berdasarkan pada apa yang sebut tadi, zaman Ali sebenarnya dah start goyang. Start zaman perkahwinan campur antara Arab dengan bukan Arab. Arab dengan Parsi, Arab dengan Rom. Dan dahulunya macam Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, dia ni kira salah seorang di antara fuqaha yang ketujuh. Yang mana lepas zaman para sahabat, inilah antara rujukan agama pada zaman para tabi'in. Dia dahulu dididik oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita baca dalam hadis yang datang dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari datang kisah Aisyah ketika didik dia sangat garang. Siap kata lagi, engkau ni adab tak diajar, mak engkau bukan orang Arab. Saya cakap macam tu lagi. Mak dia sebenarnya salah seorang di antara anak kepada Raja Parsi. Yang anak Raja Parsi sebenarnya tinggal 3 orang. 3 ditinggalkan. Kahwin seorang, Husain kahwin. Seorang lagi Muhammad bin Abi Bakr kahwin. Seorang lagi siapa? Saya ingat. 3 orang. Kahwin dengan anak Raja Parsi. Yang daripada Husain tu radhiyallahu anhu, keluarlah keturunan yang dia pilih sebagai Syiah, pilih Imam 12 tu turun ke sana. Tapi yang pada sini ada yang jadi fuqaha lah, dia Qasim Muhammad. Dia kalau kita baca kisah Aisyah didik dia sangat kasar. Aisyah cakap, ni kau ni macam ni lah, mak kau bukan harap ni macam ni, tak erti adab bla 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 dan sebagainya, bahasa kau tak betul. Aisyah cakap macam tu kat dia. Tapi berakhir dengan dia menjadi seorang fuqaha yang paling hebat. Dia kena faham jugalah. Bukan didik tadi macam kendera. Tapi ya, orang kita dengar Aisyah radhiyallahu anha itu serius. Kau baca kisah-kisah tu dengar macam kasarnya lah kan, marah sangat. Tapi rupanya untuk didik. Dan memang akhirnya dia menjadi seorang elemen yang terhormat, dihormati di sisi para tabi'in. Menjadi Qasim antara Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr. Kira pangkat anak saudara Aisyah lah. Anak kepada Muhammad bin Abi Bakr. Muhammad bin Abi Bakr Baik. Okay, dia kata ini jadi kalau kita faham dekat situ, sebenarnya lepas daripada zaman percampuran kahwin tu dah mula start bibit-bibit rosak bahasa tu dah ada. So para tabi'in ni tadi sebenarnya zaman mereka, terutama tabi'in kecil, diorang punya bahasa zaman tersebut dah mula dah start rosak. Tabi'in kecil. Sebab tu kadang-kadang bab sandaran kepada bahasa ni dekat situ tidak berapa kuat sebenarnya. Walaupun diorang kata hujah kan, tapi hujah mereka bila mereka masih merujuk pada para sahabat untuk pengertian. Tapi kalau dia kata mereka sendiri, maka masalah. Sebab kadang-kadang mereka bukan orang Arab yang tulen. Okay, baik. Dikata wa qad kana fi lahum fi tafasirihim, sebenarnya telah ada dalam tafsir-tafsir mereka i'timadu ala lughati. I'timadun al-lughati, ada sandaran kepada bahasa. Wa hadha zahirun fi tafasirihim. Ini nyata pada tafsiran-tafsiran mereka. Wa min dzalika, wa min dzalika, di antara itu adalah firman Allah Taala dalam Al-Quran dalam surah Qaf ayat ke-10. Dia kata wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Wan nakhla dan nakhl itu tamar, pokok kurma. Basiqat, ini nak basiqat. Laha tal'un nadid, padanya ada mayang yang berjurai. Dia kata qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr, Qatadah bin Di'amah Sadusi, Ibnu Zaid, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. 3 ni tabi ini kata basiqat ayat apa? At-tiwal, panjang, tinggi, menjulang. Basiqat tu maksud dia menjulang, ini tinggilah. Okay. Dia pun wan nakhla basiqatillah tal'un nadid. So jadi diorang terangkan kalimah basiqat yang tak diketahui oleh banyak orang mungkin kepada penjelasan dengan bahasa yang ringkas, itu tinggi. Tamar-tamar yang tinggi, menjulang. Okay, asal maksud dia menjulang, tapi maksud dia tinggilah, tiwal. Tiwal Okay. So memang diorang sendiri, kalau kita buka dan tafsir pun banyak datang macam ni, penjelasan tentang kalimah Quran tadi dengan bahasa Arab sendiri. Yang kita kata pada sudut ini kan, alhamdulillah para tabi'in tak ada tafsiran yang berbentuk macam takwilan sampai lari kepada contoh macam apa, lari daripada zahir. Lari daripada zahir, maksud tak ada. Macam orang kata ni kiasan, tak ada. Tak timbul masalah tu.
Hatta macam nak kata apa bila Allah Taala kata dalam Quran kata mata, dia kata lari, tak ada. Tak sebut. Tak ada datang dari mereka sedemikian. Sebab mereka masih terikat dengan garis panduan para sahabat. Dan diorang tak ada langgar. Sebab tu kalau orang nak buka dalam tafsiran, sebab tu macam tafsiran apa macam Imam Tabari, kan kita Ibn Kathir, dia kata tafsiran salaf. Tafsiran salaf. Tapi kalau kita buka dalam kitab tersebut, nama Mujahid bin Jabr, kan, Qatadah, kan, Tawus, ini nama-nama anak murid para sahabat di kalangan para tabi'in yang mereka dirujuk dalam pengertian-pengertian kalimah-kalimah Al-Quran masih lagi. So sudut mereka pasal pengambilan lah. Bukan bila sebut nama tabi'in, siapa saya nama tabi'in kita ambil, kita sapu. Tak boleh macam tu. Bukan atas nama tabi'in je kita kata inilah guru kita. Tak. Macam para sahabat tadi lah, kan, Abdullah bin Ubay pun dinamakan sahabat oleh Nabi SAW, tapi dia bukan sahabat yang kita ambil sebagainya daripadanya ilmu. Sahabat yang kita ambil ilmu tu ada orang-orang tertentu yang dikenali. Maka kadang kita dengar geng-geng apa, ahli bid'ah, dia kata ada berapa orang sahabat ni munafik. Dia kata sebut nama. Dia kata ada nama 9 orang. Saya kata tunjukkan seorang yang diambil daripadanya ilmu Islam. Tak ada. Semua orang kenal siapa dia ambil ilmu Islam, siapa yang dijadikan sebagai rujukan adalah sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Tak ada sebarang kekeliruan kat situ. Cuma orang yang sering datang ni dia pasal nak bebaskan, kononnya bebaskan lari daripada terjemahan Al-Quran yang sepatutnya. Apa maksud Quran tadi, nak lari daripada aturan tu, maka dia pecahkan. Dia katalah sahabat Nabi bukan semua betul. Tabi'in bukan semua betul. Dia start lari macam tu, cara dia mainkan. Dia kata nak Quran, saya nak Quran je. Bertanya Quran awak dapat mana? Mula gagal kan. Okay, baik. Payah juga kan. Pasal kadang-kadang jumpa orang gila macam tu lah. Tak, ni pun ada masalah kan. Macam hari ni apa ada seorang kan, apa nama, orang bukan Islam. Dia pergi, kononnya apa, dia kata nak ajar ustaz berkenaan dengan tajuk apa, tajuk hormat agama. Tak baca saya tak dengar lagi semua dia cakap apa, tapi dah banyak orang sebarkan lah. Dia bukan Islam, duk baca quote ayat Quran dan kata apa, dia nak ajar ustaz yang tak hormat agama, tak hormat orang lain punya agama. Sebab tu kita kata dalam Quran Karim ni, kalau awak nak cari benda ngarut, jumpa je untuk sokong awak punya fahaman. Tapi kita dalam Quran ni, bila kita nak faham Quran sebagai semua, tengok semua ayat yang kita jumpa, bukannya kita ambil satu-satu, mana kita seronok kita tinggalkan yang lain. Macam ni jumpa satu kumpulan sesat, dia datang tu suami isteri. Yang suami tu dia datang, dia tak nak cakap apa, dia diam je. Tapi bini dia lah cuba timbulkan, dia kata antaranya suami dia tak nak makan daging. Jadi dia kata darah ni tak menyebabkan dia tak suci, tak pure. Sebab dia kata sebab Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Dan kita berkali-kali kita gunakan ayat tu kan. Kita kata memang betul dalam surah Al-Ma'idah sebut. Bahkan saya kata dengan dia, saya cakap lah, bukan satu tempat je darah sebagai haram ni, yang diharamkan tu darah, bukan satu tempat je. Dan Quran ada 4 tempat, saya kata. Al-Baqarah 173, Al-Ma'idah 3, An-Nahl 115, semua, dan juga Al-An'am 145. Semua tempat ni datang darah tu adalah haram. Tapi, ada tapi dia. Tapi 3 tempat, yang Al-Baqarah tadi, Al-Ma'idah dan juga An-Nahl, tidak datang dengan penjelasan darah apa. Sedangkan 145 Al-An'am terangkan darah tu darah ditumpah ketika penyembelihan. Itu darah yang haram. Adapun darah dalam daging, dalam tulang, dalam urat, itu tidak haram. Bukti dia, Aisyah ceritakan Nabi SAW ambil daging kadang gigit, menitik darah pun Nabi makan juga. Orang kita jangan Kentucky fried chicken kan, gitu, astagfirullahalazim darah kan. Dia tahu cerita dia. Dia makan steak kan, apa medium rare, medium well kan. Memang ada. Tapi masalahnya benda tu bukan darah yang diharamkan. Awak kenapa kan? Kalau anda kata nak kata dari segi hygiene, takut nanti ada cacing ke, tak mati kan. Itu tajuk lain. Awak tak boleh cakap macam tu. Saya kata, mana ketika buat penjelasan, saya canon dekat suami dia, tapi cakap kat isteri dia. Anything isteri cakap, saya cerangkan, tapi saya ni kat dia. Dia tak nak jawab. Saya tanya, tak nak jawab. Dia tak nak mengaku. Jadi saya kata dengan dia kata, okay, kalau orang semua nak naik bas, saya tak nak naik bas. Salah ke? Saya kata masalah sekarang ni awak suruh isteri awak dan anak awak ikut cara awak makan. Kalau awak kata tak nak makan seorang-seorang, itu terpulang pada awak. Tapi untuk mengharamkan yang halal, halalkan yang haram, ni masalah dia. Sebab dia kata benda yang awak faham ni bukan baru. Even dekat pondok-pondok Malaysia ni ada fahaman macam tu.
makan gulai kari, kari daging. Kalau kari tu, gulai tu kena baju, tak boleh solat pakai baju tu. Sebab ada darah. Ya betul, kisah benar. Ada sebagian pondok-pondok kat Malaysia ni ada ajaran macam tu. Makan daging, makan. Kuah-kuah makan tak apa. Jangan kena baju je. Kena baju je masalah. Sebab darah tu dah bercampur dengan gulai tadi dia sekian. Sedangkan itu sebab kenapa nak faham ayat tadi kena baca macam tu. Dan saya kena lagi saya kata untuk dia kan awak cakap awak belajar dengan guru awak. Saya kata boleh je tak ada masalah, tapi interpretasi tadi kena ada evidence. Ia daripada agama. Dan agama Islam ni bukan semua orang boleh cakap. Kan? Contoh saya bagi contoh lah, dia engineer. Saya kata awak engineer kan, belajar UK sebagainya. Katakanlah kan orang tu belajar apa robotik daripada Papua New Guinea. Awak ambil kerja. Tak nak gelak kan. Ambil apa? Chemical engineering ke benda kan. Daripada apa? Daripada Sierra Leone. Ataupun lah English literature daripada Sana'a. Awak tak ambil, orang gelak, semua akan gelak saya cerita ni. Tapi itu realiti zaman-zaman kita sekarang ni. Macam orang yang belajar agama daripada Oxford. Tak serius. Kan? Awak takkan terima kalau ilmu tadi datang dia terbalik. Contoh belajar apa? Geologi. Daripada mana? Daripada lah sebutlah nama negeri pelik-pelik kan. Dia kan. Dia tengok kalau macam contoh negara ada apa oil and gas. Macam Sudan dan sebagainya kan. Okey, logik lah. Gue datang daripada negara tahun mana entah kan. Daripada belajar tentang robotik. Dari mana? Mongolia. Kau macam pandang muka nak ambil kerja. Lepas tu dia pandai tau. Yang suami tu bila saya mainkan benda tu, dia ambil balik ayat saya. Dia kata, betul lah, dia kata kita nak belajar, tapi kena tahu belajar apa. Engineering pun banyak, dia kata. Saya belajar ni apa benda tertentu. Kalau kata semua kalau engineering ni kan, nak ambil engineering contoh macam chemical, ambil kat sini. Nak ambil kejuruteraan, binaan dekat sini, dia kata mechanical dekat sini. Jerman dan sebagainya. Tak boleh samakan semua. Saya kata tapi masalah awak, saya kata Islam tak ada berjuzuk. Islam tak dipecah-pecahkan. Islam awak kena ambil semua. Awak tak boleh kata saya ambil Islam daripada guru saya ni. Tapi bab apa? Bab hati je. Tak boleh. Kan? Bab hati. Tak boleh macam tu. Dia kena ambil Islam tu semua. Awak belajar apa? Dan dalam ketika belajar, tadi geng-geng yang belajar hati ni, dia tak ambil dalil Quran dan hadis. Dia pakai rasa. Dia bercerita umpang kan. Tak ada Quran hadis pun dia cerita. Jadi pelik sikit lah. Tapi ya, bila kita tanya kan, isteri suruh jawab, dia tak jawab. Dia tak nak jawab. Isteri kata jawab. Dia kata saya datang bukan nak jawab. Saya nak dengar je kan. Awak kata tak dengar. Tapi saya tak tengok sangat. Rupanya tangan dia peluh-peluh. Dia geram dalam hati. Saya kat belah saya ada seorang bantu saya. Dia tengok kan. Dia kata gelisah. Saya kata jawab-jawab lah. Tak ada masalah. Tapi janganlah gunakan Quran suka hati. Jadi macam awak belajar Quran daripada orang Melayu yang tak faham bahasa Arab. Macam mana? Belajar tentang tafsir Quran. Tapi orang tu bahasa Arab hum punya level. Takkan kot. Kan? Logik lah sikit. Kat situ asas pertama dia. Kita kepakaran tadi kena faham kan. Kita macam ilmu Islam tu dah. Macam kata kita dapat surat daripada Kasih orang Perancis. Hantar surat ke awak. Awak tak faham. Macam mana awak tahu? Dia cakap apa? Itu basic yang saya kata tak boleh lari. Tapi lah sepanjang cakap tu saya tuju kat sini. Tapi Kenan kat sana. Isteri dia duk tanya soalan, saya pantai sini. Tapi cakap kat sini, tuju kat dia. Dia kejap pandang muka dia. Muka dia. Allah alam. Tak tahulah apa jadi akan datang. Ya, biasa 2 minggu tengok 2 minggu nanti. Wallahu alam. Ada buat tengok live tapi tak tahu. Baik. Seterusnya Ahlul Kitab. Wallahu alam. Di sini. Ni kita berhenti dulu. Kan dah 10 lebih kan. Nombor 1. Tak boleh balik lewat batuk. Okay, ada soalan? Okey, baik. Okey, bila kita sebut tadi kan bukan semua sahabat, sebab gelaran sahabat itu merangkumi semua sekali. Termasuk dekat situ Arab Badui kencing dalam masjid kan. Hatta Abdullah bin Ubay masuk sekali.
Tapi bila kita kata nama para sahabat, ni kalau kita tengok macam kitab apa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah antara terbaik. Kitab Ilam Muwaqqi'in. Ilam Al-Muwaqqi'in, dia ada letakkan dekat situ tajuk lepas matinya Nabi, siapa para sahabat yang jadikan rujukan agama. Disebutlah mula sekali disebut ada 6 orang 7 orang yang asal, iaitu Umar, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali, Zaid bin Sabit, Aisyah. Kemudian ada yang berikutnya, bab fatwa berikutnya, dia ada cara macam tu. Memang nama-nama mereka terkenal. Sebab tu kalau kita kata macam kita ceritakan sekarang ni kan, bab periwayatan hadis Nabi, mungkin nama tu akan diverse, besar. Selain daripada para khulafa Rashidun, para sahabat 10 beritakan gembira, selain Abu Hurairah, ada nama lain lagi. Nama-nama yang kadang-kadang kita jarang-jarang dengar. Tapi kalau ketika mana peletakan hukum, takkan keluar nama-nama tertentu. Contoh saya bagi. Macam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bab hukum kita takkan berkata Abu Sa'id atau berkata Jabir bin Abdullah. Kita akan nukil daripada dia kata-kata Nabi. Tapi kita akan kata Jabir bin Abdullah punya fatwa. Tak ada. Maka sekali ikutkan ada diterbitkan buku-buku fatwa ataupun pendapat para sahabat, macam kita tengok macam Musannaf Abdul Razak bin Hammam kan, Musannaf Abdul Razak tu, dia memang dalam tu dinukilkan kata-kata sahabat dalam masalah fiqh, dalam tafsir, dalam hukum hakam sebagainya kan. Yang mana nama-nama tu kalau kita perhatikan balik pada Ibnu Qayyim punya cerita serupa. Dia ada nama yang signifikan dikenali. Sebab tu bila kita kata bukan semua, ya betul, tapi bukan maksud dia kita pasal semua para sahabat tadi ada klasifikasi dia. Contohlah Khalid bin Walid. Siapa ambil mazhab Khalid bin Walid? Mana ada? Dia sahabat. Dia sahabat, dia seorang bijak. Amr bin As kan? Dia pun ada ni pendapat juga. Tapi tak dijadikan dia sebagai rujukan. Sebab mungkin kadang-kadang para sahabat Nabi tadi ada yang masuk Islam lewat, datang tinggal dengan Nabi lambat, menjadikan sebab untuk mereka kurang dirujuk berbanding dengan para sahabat yang as-sabiqun al-awwalun. Itu contohlah. Sebab balik dalam Quran Karim pun kita lihat Allah SWT sebutkan dalam surah Taubah ayat 100, Allah Ta'ala limitkan itibak tadi kepada as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. So itu yang lebih tepat lah. Tapi kalau nak buku Ilam Muwaqqi'in Ibnu Qayyim antara yang terbaik untuk kita rujuk. Ya, akan jumpa. Buka lah kitab fiqh pun jumpa macam tu. Buka lah kitab hadis, jumpa tafsir, jumpa macam tu. Yep, saya. Nama orang tu saja yang terlibat dengan masalah fatwa, masalah hukum. Ada pun masalah cerita tak? Cerita akan diverse. Macam Abu Hurairah anhu. Daripada sudut masalah pendapat, jarang diambil pendapat Abu Hurairah. Kata boleh tak boleh. Tapi diambil daripada Abu Hurairah anhu cerita daripada Nabi SAW. Pasal dia paling banyak menghafal hadis. Contoh, itu contoh simple dia. Macam Anas bin Malik, walaupun dia seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi, tapi tak diambil daripada dia fatwa. Diambil cerita apa yang daripada Nabi SAW. Itu kena faham sudut-sudut siapa yang ni. Terutama zaman Nabi dahulu, guru-guru Al-Quran. Guru Al-Quran zaman Nabi, ada orang antara pemberi fatwa selepas tu. Sebab diorang ajar Quran, diorang ajar pengertian Al-Quran sekali. Sebab diorang apa? Ubay bin Ka'ab itu pasal kata dia yang Umar tadi, pasal Umar sekat sikit daripada dia. Umar ada sikit hin berkenaan dengan kes masalah dia takkan tinggalkan apa dengar dari Nabi. Bukan salah. Sebab dia tahu pasal ikut pada kedudukan bacaan Quran Nabi contohnya kan. Dia akan duduk macam tu, dia akan duduk dalam keadaan panggil ada Nabi tinggalkan bacaan dia, tapi Ubay tak nak tinggalkan. So Umar tak nak ambil daripada dia. Umar cakap macam tu, direct. Dia tak tinggalkan langsung apa yang Nabi dia pernah dengar. Bukan salah, tapi benda tu akan menyebabkan apa yang dah ditinggalkan bacaan pun dia masih lagi baca. Sebab tu ditinggalkan. Tapi dalam nama Ubay bin Ka'ab, jarang kita dengar bab fatwa nama dia. Perasan tak? Walaupun ketika zaman para tabi'in tadi, mungkin dia antara rujukan para tabi'in. Mungkin. Sebab dia guru Al-Quran. Sebab tu Ibnu Dailami tanya dia dulu tentang masalah qadar. Perasan tak? Masalah qadar, dia cakap dulu. Okay, faham So, jadi nama-nama tadi memang ada. Okay? Baik. Soalan lain? Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian pada masa minggu akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.